أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita sentiasa menjadi seorang hamba yang bertakwa dan bersyukur kepadanya. Alhamdulillah juga syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan kita ruang dan peluang untuk kita sambung lagi kelas Fardhu Ain Mu'allaf. Untuk kali yang pertama bulan Ogos 2021. Mudah-mudahan insya-Allah kelas kita untuk bulan Ogos ini memberikan manfaat kepada kita semua insya-Allah dan juga mudah-mudahan kita dapat kekuatan untuk mengamalkan apa yang kita belajar selama ini insya-Allah. Banyak perkara yang berlaku, maklumlah kita berhentikan 20 Julai, so 10 hari banyak perkara yang berlaku. Mudah-mudahan insya-Allah kata apa jua yang berlaku tersebut berikan kita kesabaran dan ketabahan dengan segala ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ingat bila sebut ujian ini dapat nikmat juga satu ujian. Kenapa? Kerana Allah nak uji kita, kita nak gunakan nikmat itu untuk apa? Dapat musibah, dapat sakit juga satu ujian. Untuk uji sejauh mana iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita pun dah tahu, saya pun dah share beberapa perkara yang dimaklumkan kepada saya lah. Yang tak maklum, wallahualam. Malah dah nak fikir-fikir, orang dah tak nak bagi tahu kita. Jadi buat apa nak fikir-fikir kan? Jadi sama-sama kita doakan kita baru ni Puan Rifka, sekarang ni Puan Aisyah. Mudah-mudahan kita doakan mereka, Puan Aisyah dan suami, insya-Allah dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kesembuhan yang sempurna selepas ini insya-Allah. Dan mudah-mudahan jugalah insya-Allah Allah lindungi kita, Allah selamatkan kita daripada sebarang wabak penyakit, sama ada penyakit hati ataupun penyakit zahir yang mana yang tak mampu kita tanggung insya-Allah. Jadi insya-Allah pada hari ini kelas pertama kita seperti mana yang saya disebut, saya dah buat dah pada bulan Julai baru ni. Kita akan buat 13 sesi kelas untuk bulan Ogos, yang mana 3 tauhid, 3 fiqh, kemudiannya 2 akhlak, 2 sirah dan satu ditutup dengan 3 Al-Quran. 3 hari, 2 hari dengan 3 hari. So 13 sesi untuk kelas Fardhu Ain Mu'allaf untuk bulan Ogos ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah permudahkan. Okey, kita juga alhamdulillah kita juga sudah pun menambahkan pelajar. Okey, saya masukkan mereka berdua bukan sebab apa pun, sebab mereka baru masuk Islam. Jadi mereka layak untuk masuk kelas. Kelas saya ni kelas tahap pertama. Okey, ramai dah ni lama sangat dah tu. Dah tak tahu dah macam mana. Jadi kita nak masukkan pelajar-pelajar baru pula. Yang mana mudah-mudahan mereka ini selain daripada dapat ilmu, mereka juga dapat kawan-kawan, mereka juga dapat sahabat untuk orang kata sokong mereka. Sebab apa? Mu'allaf ini tak ada siapa yang boleh sokong kecuali mu'allaf sendiri. Nak mu'allaf muslim asal kadang ialah sebelum Islam tu berjanjilah, saya insya-Allah kamu masuk Islam saya akan sokong kamu dan sebagainya. Tapi bila dah masuk Islam, mereka juga ada masalah juga sebagainya. Tak tercerita dan sebagainya, tapi kita lah. Okey, bila sebut bantuan ini tak semestinya bab kewangan. Kadang sekarang ni musim Covid ni sekarang ni memerlukan orang kata sahabat untuk dengar masalah, sama ada masalah kewangan ataupun masalah mental dan sebagainya. Okey, bab kewangan memang
Semua orang ada masalah kewangan. Tak cakap lah, yang kaya pun ada masalah kewangan, yang miskin pun ada masalah kewangan, yang sederhana pun ada masalah kewangan. Yang kata apa, B40, M40, T20, semuanya ada masalah kewangan. Okay? Yang tak ada masalah kewangan siapa? Yang dah mati. Cuma masalah mereka pula juga adalah masalahnya bekalan mereka untuk ke hari akhirat. Kita yang hidup, kita ada kesempatan lagi untuk siapkan bekalan. Yang dah mati, memang tak ada masalah kewangan, tapi masalah mereka berfikir adakah amal mereka semasa hidup diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak. Jadi nak katanya semua manusia ini tak terlepas daripada masalah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, walanabluwannakum bisyai'in, dan pasti. Maka ayat ini sebut dan pasti. Pasti ni wajib, semua orang akan terimanya. Walanabluwannakum, dan kami akan uji kamu semua bisyai'in, dengan sesuatu. Ayat tu panjang. Sesuatu tu apa? Okey, saya ringkaskan sesuatu apa? Sesuatu pertamanya adalah ketakutan. Okey, ketakutan daripada masalah kelaparan, masalah kemarau, dan sekarang ini masalah kerja tak ada, tapi perlu bagi makan kepada diri sendiri, kepada isteri, kepada anak-anak. Okey. Kemudiannya masalah kekurangan duit, kekurangan harta, kemudiannya adalah masalah kebun ataupun orang kata apa, pertanian dan sebagainya. Masalah kesakitan, musibah dan sebagainya. Semua ini Allah akan uji kita. Nak uji siapakah yang bersabar, yang mana orang bersabar ini maka berita gembiralah untuk mereka. Okey. Panjang mukadimah ni. Okey. Kerana apa? Kerana kadang-kadang kita ini tak sedar. Kita dah ingat kita seorang je yang susah. Okey. Sebab apa? Sebab kita tengok yang ke atas. Sebab kita susah. Cuba kita belajar untuk kita tengok yang bawah pada kita. Maka kita mesti akan rasa bersyukur, Alhamdulillah, kurang-kurangnya aku ada kerja lagi. Alhamdulillah, kurang-kurangnya aku boleh lagi berusaha. Dia dah kena stroke, dah tak boleh usaha macam mana lah, dah hidup dan sebagainya. Yang kena stroke pun kurang-kurangnya, Alhamdulillah, boleh lagi lah bersenyum, boleh lagi lah bagi kata-kata dan sebagainya daripada yang koma. Okay? Kita nak hidup, tengoklah yang kat bawah. Sebab kalau tengok yang kat atas, memang confirm kita tak akan sama sekali dapat bersyukur dengan segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikitlah daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Mudah-mudahan kita menjadi golongan yang sedikit ini, insya-Allah. Yang mana bersyukur kita dan tempoh COVID ini dan tempoh sekarang ini, bersyukur kita iaitu pertamanya kita buat petang ini, iaitu kita raikan majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis ilmu ini menjadi asbab untuk Allah Subhanahu Wa Taala angkat musibah ini. Mudah-mudahan dengan majlis ilmu ini kita dapat ilmu baru, kita praktikkan, kita ajarkan, kita sebarkan ilmu. Mudah-mudahan juga menjadi asbab untuk Allah hilangkan wabak COVID-19 ini dan juga penyakit-penyakit lain. Itu nak katanya. Bukannya setakat kita kata apa, sanitize dan sebagainya, tapi banyak cara untuk kita kata apa, berikan kebaikan kepada dunia ini. Walaupun kita kata saya tak ada apa sebagainya, jangan. Semua orang Allah ada bagi anugerah masing-masing. Cuma tinggal nak tahu ataupun nak kaji, nak gali sebagainya, ataupun biar je macam tu. Okay. Jadi insya-Allah mudah-mudahan majlis ilmu ini menjadi asbab kita dapat keberkatan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana insya-Allah kita buka majlis kita insya-Allah pada hari ini kita baca kita baca tauhid. Okey, tauhid tahap kedua. Okey, tengok sini belum masuk lagi yang kata apa, dua orang, Elis dengan Farisha belum masuk, kita apalah. Kalau mereka lapang mereka masuklah, mereka tak lapang tak ada kata apalah. Okey, dan juga di kesempatan ini juga sebab ada orang tanya kenapa tak nak perkenalan sebagainya. Pertamanya adalah kita bukan masa nak berkenalan dah. Okey, kita sekarang ini memang harapan untuk buat kelas fizikal memang nipis sangat. Okey,
Yang keduanya adalah pelajar-pelajar baru itu, mereka semuanya adalah perempuan. Jadi biarlah orang perempuan je lah bertegur sama mereka. Yang lelaki tak apa. Okay? Tak rugi pun dan tak untung pun kalau kenal. Okay? Tak, saya kenal, saya kena kenal lah sebab pelajar-pelajar saya kena kenal. Lagi pun mereka tu syahadah dengan saya. Jadi saya kenal muka je lah. Lain-lain tak kenal pun. Jadi cukup sekadar kita kenal macam tu je. Saya dah sebut nama dia dan sebagainya. Kita yang penting kita tahu sahabat baru kita nama apa dan sebagainya. Mereka macam mana nak tahu? Mereka tanyalah. Assalamualaikum. Kena macam tu lah. Okay. Jadi mudah-mudahan berapa orang dah? Lebih daripada 30 sebenarnya tu. Okay. Sebut 30 ni nak bagi tahu. Okay. Yang saya akan hantar claim itu mesti 30 orang sahaja. Maknanya orang kata apa? Sekarang ini 28 orang aktif. Mungkin lepas ni mungkin Wana akan aktif, so jadi 29. So nak seorang lagi. Wallahualam lah. Mereka terima tak kalau satu sebenarnya. Wallahualam. Tak apalah. Yang penting kita cubalah. Okay, kalau contohnya mereka tak terima, mereka nak 30 juga, lembaga zakat nak 30 juga, maka seorang akan dikorbankan. Okay. Lagipun sekarang ini nak diperkenalkan pula untuk tahap 3. Jadi otak-otak dalam kelas saya ini rasanya dah boleh dah apply tauliah untuk jadi mengajar pula. Okay. Boleh lah tu, insyaAllah. Dah lama dah kelas saya. Daripada 2014, kalau 2014 kan, 2015. Dah 5 tahun dah tu. 5 tahun ni kalau pelajar sekolah tu, dah darjah 5 dah. Tahun depan nak UPSR. Lepas UPSR dah habis dah sekolah. Tak jumpa dah cikgu sekolah rendah tu. Okay. Jadi insyaAllah, mudah-mudahan kalian ada sesuatu yang unik untuk diterjemahkan kepada masyarakat di luar sana. Kerana apa? Kalian adalah pendakwah. Tunjukkanlah akhlak-akhlak Islam yang kita baca dan sebagainya ini kepada keluarga-keluarga masing-masing. Mudah-mudahan kalaulah mereka ni tak dapat masuk Islam, kerana apa? Itu hidayah dari Allah. Kalau mereka ini jinak dengan Islam, insyaAllah. Jadi insyaAllah pada petang berbahagia ini, kita akan mulakan kitab Tauhid tahap kedua pada muka surat yang ke-29, bukti keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sama-sama kita mohon rahmat dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang ketujuh, muka surat 29. Apakah bukti keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah bukti Allah ini satu? Apakah bukti Allah ini tunggal? Okay. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertamanya adalah tiada berlaku pertembungan dan pelanggaran antara makhluk dalam kehidupan mereka. Yang aksiden itu bukannya nak katanya adalah ada dua Tuhan, bukan. Itu adalah namanya kemalangan. Ataupun mungkin juga berpunca daripada manusia itu sendiri. Okay. Maksudnya bila tidak berlaku pertembungan ini adalah contohnya dari segi kejadian manusia. Orang di timur, Tuhan di sana jadikan namanya manusia itu dengan dua mulut,
4 telinga dan sebagainya. Yang kat barat, Tuhan di barat menjadikan manusia itu, namanya manusia itu ada tanduk, contohnya. Itu contoh. Tapi nak bagi tahunya Allah ini Tuhan yang satu, Allah jadikan namanya manusia itu adalah macam kita sekarang ini, ada 2 mata, 1 hidung dan sebagainya. Jangan salah faham, yang OKU, yang orang kata apa, yang tidak sempurna itu bukan sebab ada Tuhan lain, bukan. Itu merupakan takdir ataupun ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kedua ibu bapanya. Itu. Jangan salah faham. Okey. Jangan maknanya yang cacat itu Tuhan lain, bukan. Mereka tetap yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebut tadi kan, awal tadi sebut berkenaan dengan ujian. Ujian ini banyak, luas sangat ujian ini. Okey. Sebab apa? Sebab apa nama ujian? Sebab di akhirat nanti, kita orang Islam, kita kena percaya dengan hereafter ataupun akhirat nanti, kita dibangkitkan semula daripada kubur kita, kemudiannya di pada mahsyar nanti, apa dia? Kita akan ditanya, dari mana kita dapat duit, ke mana kita belanjakan. Apa guna tangan kamu? Apa guna mata kamu? Apa guna telinga kamu? Apa guna mulut kamu? Apa guna kaki kamu dan sebagainya. Itu nak katanya adalah orang kata apa? Kita hidup ini untuk diuji. Tapi ujian itulah yang akan menentukan masa depan kita di hari kiamat nanti. Maka Allah Subhanahu Wa Taala uji kedua ibu bapa kepada anak yang OKU tersebut, uji kat mana iman kedua ibu bapanya. Okey, kalau kita mungkin tengok YouTube dan sebagainya, pengalaman ibu bapa yang dapat anak pertamanya SD, down contohnya sebagainya. Macam contoh saya, keluarga mertua saya, anak bonsunya ataupun adik ipar saya lah yang bonsu, sindrom Down. Maka ujian untuk ibu bapa mertua saya juga termasuk saya, sebab saya menjadi ahli keluarganya, macam mana untuk kami jaga dan kami didik anak istimewa tersebut, ataupun ayat mudahnya anak syurga tersebut. Okey, kalau kita seksa mereka, maka mereka tetap masuk syurga, sebab mereka adalah memang anak syurga. Yang kena kat kita lah. Itu nak katanya ujian. Bukannya Tuhan yang lain, bukan. Tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Kemudiannya yang kedua, sekiranya ada Tuhan lain yang menjadikan alam ini, maka Tuhan-Tuhan ini akan bersih pendapat dan saling bersaing dalam menentukan bentuk penciptaan. Sama jugalah macam kita pun. Okey, sama juga. Okey, kalau ada 2 ketua kelas macam mana? Kalau ada 2 Perdana Menteri macam mana? Kalau ada 2 sultan macam mana? Masing-masing berebut. Tengok Korea, ada 2 Korea contohnya. Tengok China, ada 2 China. Chinese Taipei, Chinese Taipei dengan Republik China. Okay, apa lagi? Tengok Sudan. Sudan ada Sudan Utara, Sudan Selatan. Tengok lagi, apa lagi? Banyak lagi. Okay. Tengok apa lagi? Banyak lagi lah. Kita boleh tengok contoh. Okay. Berlakunya peperangan, tak tenang, berlakunya penindasan dan sebagainya. Itu contoh segi manusia. Bayangkanlah kalau Tuhan yang lagi hebat itu, maka bayangkanlah. Okay. Maknanya mustahil. Tuhan ini ada banyak, Tuhan adalah satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Kemudiannya adalah keindahan alam, keindahan dan terserapi alam ciptaannya. Tengok alam ini cantik. Okay, matahari keluar, matahari terbenam, bulan pula keluar dan sebagainya. Aturan itu dah cantik dah. Semua aturan ini kita boleh baca dalam Al-Quran. Okay. Jika Tuhan tidak bersifat esa, maka ini menunjukkan kelemahannya serta terdedah kepada persaingan yang mustahil bagi sifat Tuhan. Hebatnya dan sempurnanya dia itu mesti satu je. Sebab kalau ada 2, orang akan dapat perbandingan kat mana sebagainya. Okey? Contohnya pemilik iPhone. Sekiranya iPhone tu ada keluar satu sahaja jenis jenama dia. Contohnya dulu kita pernah baca iPhone yang emas tu, yang berapa ratus ribu tu, dia seorang je, maka dia hebat. Dia seorang je. Sama juga macam kereta. Contohnya Bugatti Veyron tu, hanya ada satu saja kat dunia ini, sebab bila ada satu je, dia tak ada perbandingan.
dan nampak sempurna. Bila ada dua, nampaklah kelemahan dia, cacat dia sebab ada dua, maka dia akan wujudkan, oh dia ni lagi laju, dia ni lagi laju, dia ni lagi cantik, dia ni lagi cantik dan sebagainya. Okay, jadi daripada empat kita faktor ini, kita sebut bahawa mustahil Tuhan itu ada dua, kerana melihat kepada alam ini yang indah susunannya, aturannya, kemudiannya alam ini, kata apa, pengurusan alam ini tidak bertembung antara satu sama lain, dan kemudiannya kita boleh sebut bahawa nampak pada pandangan kasar kita manusia ini, bukan pandangan iman, pandangan kasar mata manusia ini, bahawa dunia ini adalah hanya ada satu penciptanya sahaja. Untuk Muslim, tengok dengan hati, tengok dengan iman bahawa ia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudiannya dalil dia, dalil pada Al-Quran, contohnya pertamanya adalah law kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Kalau ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Maka Maha Suci Allah, Tuhan yang mempunyai arash daripada apa yang mereka sifatkan. Dalil yang kedua, surah Al-Ikhlas yang kalian dah baca itu, kalian dah hafal. Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Tuhan yang satu. Okey. Kita kena yakin dan percaya dan beriman dengan ayat-ayat Al-Quran. Kerana ayat-ayat ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, turun melalui perantaraan malaikat Jibril ataupun Gabriel kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajarkan kepada para sahabat baginda, dan juga kemudiannya kepada sahabat-sahabat, kemudian sampai kepada kita sekarang ini, tanpa sebarang penyelewengan, penambahan ataupun pengurangan. Kita sebut Al-Quran itu kan, Al-Quran ini bagi kalian sebagai seorang mu'allaf bukan satu keutamaan. Akan tetapi, dia merupakan kesempurnaan kepada seorang Muslim. Baca dia, hafal dia, tahu makna dia, tadabbur dia, dan yang paling utama adalah mengamalkan isinya. Okay. Mengamalkan isinya, maksudnya yang pertama adalah yakin dan percaya dan beriman bahawa Allah Tuhan yang satu. Daripada ayat Quran dua ayat saya baca ini, iaitu yakin dan percaya dan beriman bahawa Allah Tuhan yang satu, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudiannya soalan yang ke-8, kenapa kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Soalan ke-8, kenapa kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala pencipta alam ini dan semua makhluk ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebagai seorang Muslim. Okey, kita ini milik Allah. Apa yang kita ada ini semuanya adalah milik Allah. Kita ada ini semuanya pinjaman. Suara saya pinjaman. Ilmu saya pinjaman. Okey, tenaga saya pinjaman. Semua pinjaman ini akan dihisap, akan dihitung, akan diadili oleh Allah SWT macam mana saya gunakan dana pinjaman ini. Sama juga macam anak-anak tadi kita sebut, macam anak isteri dan sebagainya, sama juga. Semua itu adalah pinjaman. Isteri, pinjaman suami, semuanya adalah pinjaman semata-mata. Nyawa juga adalah pinjaman semata-mata yang Allah berikan kepada kita. Yang mana semua ini, semuanya akan dihisap oleh Allah SWT. Tak terlepas satu benda pun dari Allah SWT. Itu yang pertama. Okay? Kita kena beriman kepada Allah SWT. Okay? Yang keduanya, kita adalah alam ini diciptakan oleh Allah SWT. Okay? Ingat itu je. Maknanya, sama juga bila kita pinjam duit orang, maka siapa yang kita pinjam itu, kita kena sentiasa tanya khabar dan sebagainya. Takkanlah yang dipinjam itu tanya khabar yang meminjam. Itu dah macam merayu dah tu. Sebelum dapat duit itu bukan main lagi manis mulutnya, aku janji bayar dan sebagainya.
Dah lepas dapat duit itu hilang lesak sebagainya. Tiba-tiba pergi melancong ke sana, ke sini, ke sana, ke sini dan sebagainya. Yang kawan yang dipinjam duitnya ni kawan nak guna duit, tekan tanya khabar dan sebagainya. Okay, itu dah dunianya terbalik. Okay. Kena ingat, satu lagi, Allah tak rugi kalau kita tinggalkan dia, tapi kita akan rugi kalau kita tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala yang menghidup dan mematikan. Poin ini saya dah cerita dah macam mana kisah Nabi macam mana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Raja Namrud. Okay. Raja Namrud ini dia mencabar Nabi Ibrahim. Dia kata, Tuhan kamu boleh hidup dan matikan, aku juga sebagai Tuhan, aku boleh hidup dan aku boleh matikan. Okay, Nabi Ibrahim kata, tunjukkanlah. Maka dia panggil dua banduan. Okay. Satu dimatikan, satu dibunuh, satu lagi ditinggalkan hidup. Maka itu Namrud kata, inilah dia bukti kekuasaan aku. Siapa yang aku nak matikan, maka aku boleh bunuh dia. Siapa yang aku nak dia hidupkan, maka dia akan hidup. Itu yang dia teknikal Namrud masa tu. Tak ada kata apalah. Yang kita nak adalah matikan kawan tu, hidup balik kawan tu yang sama juga dihidupkan balik. Itu yang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya adalah yang ketiganya, Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki dan tempat bergantung segala makhluk. Kena ingat itu je. Yang beri rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebut rezeki ini luas. Kita biasa bila dengan rezeki dapat duit. Okay, kita biasa dengar bila kata dapat rezeki, duit, gaji dan sebagainya, bonus dan sebagainya. Tapi sebenarnya bila sebut rezeki ini, bila sebut nikmat ini luas, tak terhitung. Okay, nikmat bernafas, nikmat memandang, melihat, mendengar, menghidu, bercakap, okay, menyentuh. Itu nikmat-nikmat. Belum sebut lagi nikmat dapat makan, nikmat dapat minum, nikmat rasa sedap, nikmat rasa pahit, nikmat rasa tawar, okay, nikmat sakit dan sebagainya. Belum lagi itu, banyak nikmat-nikmat Allah. Semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Okay, Ustaz, yang buruk macam mana pula? Yang buruk ini datang dari Allah. Tapi kita manusia, Allah bagi kita akal untuk berfikir buruk ke baik benda tu. Contohnya adalah longkang. Kita tengok longkang. Longkang itu berbau busuk dan sebagainya. Tiba-tiba kita merasakan bahawa Allah takdirkan aku terjun longkang tu. Tanpa apa sebab. Maka kita terjun. Bila orang tanya kenapa kamu terjun, kan kotor sebagainya. Oh, Allah takdirkan. Allah beri rezeki. Itu salah lah tu. Sebab gunakanlah akal yang waras yang Allah bagi tu. Sebab kalau kita buat macam tu, nescaya orang akan kata bahawa kita putus waya kita. Sebab tak gunakan akal di tempat yang betul. Okay? Itu nak katanya Allah pemberi rezeki dan juga tempat bergantung. Tempat bergantung ini macam juga saya sebut pada kalian, kalau nak minta tolong jangan direct kepada manusia. Tapi mintalah tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bukakan hati orang lain untuk bantu kita. Itu je. Sebab kita tak mampu nak buka hati orang. Yang mampu buka hati orang adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan masuk buka hati tu ambil pisau bedah tu, bukan. Buka hati. Kalau pisau bedah tu nak buka apa? Jantung, paru-paru, limpa, empedu. Tapi hati kat mana? Okay. Itu bahasa Arabnya adalah satu benda yang subjektif. Okay. Kemudiannya yang keempatnya, Allah Subhanahu Wa Taala sahaja tempat ibadah dan perhambaan di makhluk kepadanya serta tempat mohon pertolongan sebagaimana saya sebut tadi dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu sahajalah tempat aku memohon pertolongan dan hanya kepadamu sajalah tempat aku menyembah dan hanya kepadamu saja tempat aku memohon pertolongan. Itu maksud dia. Okey. Itu nombor 4. Okey.
Nombor 5 adalah Allah SWT sumber peraturan dan undang-undang bagi keharmonian hidup manusia di muka bumi, yang mana ada dalam Al-Quran. Okey, Al-Quran itu juga selain daripada untuk kita baca, Al-Quran juga adalah sumber perundangan Allah SWT. Okey, bila tengok dalam Al-Quran itu sendiri. Yang mana kemudiannya kalau tak ada Al-Quran, ada dalam sunnah Nabi Muhammad SAW, tak ada dalam sunnah, ada dalam ijma' ataupun qiyas ulama'. Itu dah masuk bidang-bidang bidang-bidang dikeluarkan hukum hakam dalam Islam. Okay. Kemudiannya seterusnya, soalan yang ke-9. Kenapa Allah SWT tidak dapat dilihat sedangkan Tuhan agama lain dapat dilihat? Ini juga satu isu juga, sebab ada orang kata Tuhan aku tahu itu berhala tu, itu patung tu, itu batu tu Tuhan aku tu, itu pokok tu Tuhan aku tu. Okey, itu kadang. Okey, sepertinya agama yang kata apa, menyembah berhala lah, menyembah sesuatu. Okey, maka bagaimana jawapan dia? Jawapan dia adalah, pertamanya adalah jika Allah Subhanahu Wa Taala itu boleh dilihat, maka Allah Subhanahu Wa Taala sama seperti makhluk. Maknanya macam kita lihat orang lain lah, kita lihat kawan kita sebagainya, maka dia tak ada orang kata apa, tak ada keistimewaan lah. Okay. Benda yang tak nampak, maka kita akan rasa istimewa dia. Macam contohnya kalau kat sini pelajar saya masih bujang, yang lelaki masih bujang nak kahwin, tiba-tiba jumpa bapak mentua kata, aku tak bagi izin kamu lihat selagi mana kamu tak akad, aku tak akad dengan kamu, aku nikahkan dengan aku sebagainya. Maka mereka yang beriman, mereka yang yakin dan percaya, mereka akan rasa sesuatu yang hebat pada isterinya sebab tak nampak. Okay. Itu perumpamaan untuk manusia lah, jangan salah faham. Okay. Maknanya istimewanya sebab tak nampak. Cuba bila nampak, kita akan kata alah ni je. Okey, itu maksudnya. Okey. Kemudiannya adalah yang keduanya, jika Allah SWT makhluk, maka sudah tentu Allah SWT bukan cipta yang sebenar. Sebab lawan kepada makhluk adalah Khalik, iaitu pencipta. Makhluk yang diciptakan, Khalik yang mencipta. Kalau dah Allah ini makhluk, dapat dilihat dia adalah makhluk, maka siapa yang ciptakan Allah? Nak tak nak ada lagi Tuhan yang lain. Sedangkan kita dah belajar, kita dah yakin mustahil Tuhan ini ada banyak, Tuhan ini ada satu saja, itu Allah SWT. Maka menafikan orang kata apa, Tuhan yang boleh dilihat itu adalah Tuhan yang hebat. Okay. Ini daripada sudut pandang Islam. Okay. Ada orang akan terpengaruh dengan ni sebab logik akal, aku tak yakin dan tak percaya kalau aku tak dapat dua mata. Okay. Seperti contoh, kita kata depan tu ada AES contohnya. Ataupun depan tu ada aksiden, jam panjang. Kau jangan masuk, jam panjang. Tak adalah. Mana ada jam, mana ada aksiden. Tak pernah ada aksiden. Sama juga kadang kita dengan Waze. Sampai dengan Waze lah. Kita dah biasa jalan tersebut. Hari tu kita buka Waze, Waze tunjuk merah saja. Merah. Depan sekali tu ada aksiden, major aksiden. Kita pun kata, bohong lah. Tak percaya. Okay. Kita pun masuk je. Bila masuk tali U-turn, kita pun, ya betul punya. Sebab benda tak nampak, maka itulah logik manusia. Kena nampak dulu baru percaya. Akan tapi tentang Allah SWT, memang nak tak nak kamu kena percaya walaupun kamu tak nampak. Peluang untuk lihat Allah SWT hanya berlaku di syurga sahaja. Maka nak masuk syurga itu, kenalah dapatkan rahmat Allah. Nak dapatkan rahmat Allah, kenalah beribadah kepada Allah. Melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Seterusnya, soalan yang ke-10, kenapa kita menghadap arah kiblat ketika solat? Adakah dengan hadap kiblat itu kita hadap Allah
Itu ada orang kata macam tu. Kenapa kita duduk hadap Kaabah tu? Kaabah tu adakah Allah tengah duduk dalam tu? Itu contohnya. Okey. Banyaklah kita boleh dengar. Okay, saya rasa kalian lagi banyaklah mendengar perkara-perkara macam ni bila orang cuba provoke dengan sebab kalian masuk Islam. Mungkinlah kan. Okey. Apa dia dalil, apa dia jawapannya? Okey. Yang pertamanya umat Islam perlu menghadap kiblat ketika solat. Yang pertamanya perintah Allah. Okey. Walaupun kita tak nampak Allah, tapi kita kena yakin dan beriman dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya dalam bab menghadap kiblat ini, firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka kiblatan tardaha." Kerana kami melihat engkau wahai Muhammad berulang kali mendongak ke langit, maka kami benarkan engkau berpaling menghadap kiblat yang kau sukai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Oleh itu palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Itu Kaabah. Okey. Sebelum itu, sebelum turunnya ayat ini, kat mana kiblat umat Islam? Kiblat umat Islam masa itu adalah kepada Masjidil Aqsa. Yang mana kalau kalian suka membaca, kalian boleh baca bagaimana gembiranya orang Yahudi bila orang Islam solat ke arah Masjidil Aqsa. Mereka kata tanah ini lagi bersuci sebab orang Islam pun solat ke arah kiblat ni. Hebatlah tanah Masjidil Aqsa ni, hebatlah Masjidil Aqsa ini. Tiba-tiba turunnya ayat Quran bagi tahu pusing menghadap kepada Masjidil Haram, itu ada Kaabah kat dalamnya. Maka orang Yahudi lagilah marah. Dia marah pertamanya marah sebab Nabi Muhammad ini bukan daripada bangsa mereka, itu pertama. Yang kedua sebab beralihnya kiblat daripada Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram. Okay. Yang keduanya adalah kenapa kena menghadap kiblat? Menghadap kiblat bukan masuk menyembah Kaabah. Ia adalah simbol penyatuan dan keseragaman ibadah walau di mana umat Islam berada. Okey, maknanya kita menghadap kiblat itu syarat sah solat bukan sebab Allah ada kat kiblat. Bukan sebab situlah Tuhan kita, bukan. Tapi nak beritahunya umat Islam ini seragam, umat Islam ini bersatu. Sampai masa solat pun dia bersatu, semua orang masa solat hadap kiblat sahaja. Bukan A hadap sini, B hadap sini, C hadap ke belakang, D hadap ke tepi, tak ada. Semua orang hadap kiblat. Kemudiannya sekiranya tiada ketetapan melaksanakan solat dengan satu arah, maka akan wujud pelbagai arah dalam masjid ataupun tempat ibadah. Itulah logik manusia macam itulah. Bila tak ada panduan, maka semua orang akan ikut hati masing-masing. Contohnya kita boleh lihat sekarang ini bab SOP. Okay? Tapi orang kata SOP dah jelas sebenarnya, cuma terpilih. Mungkin kepada kayangan ke, mungkin kepada wallahu alam. Okay, benda tu semua pelajar-pelajar saya boleh lihat dengan depan mata. Boleh lihat, boleh Because here very hot. It's very hot. Can. Tengok. Dah pesan dah. Mute. Tengok. Tapi tak apalah. Tak sengaja. Sebab tadi Zahra diam je tadi. Tak sengaja. Jadi tak apalah. Dimaafkan. Tak ada masalah pun. Saya ni bukan kejam saya kan. Okey, dimaafkan. Okey. Itu nak katanya bila masing-masing ikut hati masing-masing nak solat macam mana, maka kiblat dia sana ke sini, ke sana sini. Itu kalau dia bersolat. Tiba-tiba dia kata, susah tak payah solat lah. Solat dengan hati je. Saya guru solat waktu zuhur 4 rakaat kan Allahu Akbar dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya solat. Cepatnya solat. Saya solat dengan niat je. Ingat, perkara ini dulu pernah terjadi, iaitu ajaran solat dengan niat sahaja. Cukup niat, selesai. Ambil wuduk, macam biasa, niat sahaja, selesai. Tak ada pergerakan tangan, tak ada bacaan, cukup niat, selesai. Sebab apa dia pun sebut, dia kata innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat.
Bukan dengan solat, bukan dengan pergakatan dan sebagainya, tapi dengan niat sahaja. Dia ambil adalah cara zahir. Yang zahir saja maksud hadis tersebut. Okey. Itu soalan yang ke-10. Okey, untuk terakhirnya soalan yang ke-11. Okey, good. Habis good. Okey. Ini untuk esok ataupun kelas lepas ini kita baca Asmaul Husna. Okey, soalan yang ke-11. Bagaimanakah menimbulkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Okey, pertamanya adalah berzikir. Ustaz, macam mana saya nak berzikir, saya nak berdoa, saya solat, apa lagi? Saya baca Quran, saya bermunajat, sedangkan saya tak boleh nak bahasa Arab, Ustaz. Macam mana? Saya tak faham bahasa Arab pun. Macam mana nak baca kepada Allah? Okey. Berzikir boleh dalam bahasa Melayu. Tak ada masalah. Dalam bahasa Cina, boleh. Dalam bahasa Tamil, boleh. Tak ada masalah. Yang tak boleh, masa kita solat dan masa baca Quran. Itu memang kena bahasa Arab. Berdoa boleh bahasa masing-masing. Contohnya adalah, okay, kita cuba. Contohnya kalau dalam Mandarin lah. Kalau bahasa Melayu, ya Allah, jauhilah aku. Tiba-tiba kita kata susah bahasa Melayu, Ustaz. Bercakap bukan main lagi, hebat Ustaz. Tapi bila nak ni, susah Ustaz. Tak apa. Boleh Cina boleh, Mandarin boleh Ustaz. Okey, Tiana, Leo, Yuan, Dian. Okey, tak apa. Jangan risau. Sebab Allah ciptakan kita, maka Allah Maha mengetahui apa yang kita buat, apa yang kita sebut sebagai Allah Maha mengetahui. Bukannya nak katanya adalah dalam kelas saya ini ada yang bahasa Melayu, ada yang berbahasa Mandarin, ada yang berbahasa Tamil, ada yang berbahasa dusun ke Kadazan dan sebagainya. Ada yang boleh English dan sebagainya. Ada yang berbahasa dengan Indonesia dan sebagainya. Okey, bila hari ni kita buat grup, kita buat buat aktiviti, kita doa dalam semua bahasa masing-masing. Okey, tak boleh satu bahasa je, semua masing-masing. Maka orang yang fikir logik kata, oh kesiannya Allah, pening, confirm Allah pening, mana apa ni? Jangan fikir. Itu bukan sesuatu untuk kita fikirkan. Kita dah baca dalam buku teks pertama apa dia? Jangan berfikir tentang Allah, tapi berfikirlah tentang kejadian ataupun ciptaan Allah. Itu je. Okey, sebab kalau kita fikir tentang Allah, risau-risau takut kita terlebih fikir, kita teroverload fikir, putus waya kita sayang. Allah pun kita dah bagi, Allah bagi kita dah normal, dah sihat walafiat, dah waras. Tapi sebab kita salah guna mental kita, maka kita jadi sebaliknya. Okay, jangan. Sebab apa kena ingat bahawa Allah Maha mengetahui. Yang tak boleh, tukar bahasa solat dan juga baca Quran. Okay, tak boleh. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Macam sedap kan? Tapi itu terjemahan. Tak boleh, kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Terjemah dia dengan nama Allah. Okay, tu. Dia tak boleh. Kalau kita kata pun, Ustaz saya baca Quran, Ustaz. Dibetulkan balik bahawa kamu bukan baca Quran, kamu baca terjemahan Al-Quran. Beza itu. Kat situ beza dia. Okay, ini bukan main sedap lagi. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Tak boleh. Tetap kita kena baca
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu. Okey. Bermunajat ni apa? Bermunajat ini kita berdoa, kita menangis. Ya Allah, ya Tuhanku, sahabat aku, Puan Aisyah kena COVID. Ya Allah, kurniakanlah kemudahan, kurniakanlah kesembuhan, kurniakanlah kelapangan urusan kepada beliau dan keluarga beliau, ya Allah. Dan juga ya Allah, janganlah engkau timpakan ujian dan musibah kepada sahabat-sahabatku, ya Allah. Sesungguhnya kami ini bersaudara, kami tak nak rasa sakit sebagaimana mereka sakit, maka aku juga tu sakit, ya Allah. Itu namanya bermunajat. Doa ni apa doa? Doa ini ya Allah, ya Tuhanku dan sebagainya. Dia lembut sikit lah. Munajat ni keras lah. Macam ya Allah, sekiranya aku ini tak layak masuk syurga-Mu, ya Allah, maka panas api neraka itu lagi aku tak mampu, ya Allah. Itu maksud munajat. Kita munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang tu boleh bahasa Melayu. Okey, doa pun boleh bahasa Melayu. Zikir pun boleh bahasa Melayu. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tapi macam tak kena, kan? Okey. Tapi yang penting sekali, benda-benda macam ini adalah benda mudah dan simple. Mudah dan simple memang sama kan. Okey. Jangan sama sekali kita gunakan kuasa duit. Ustaz, saya bayar Ustaz 100 untuk Ustaz berzikir untuk saya. Ustaz tu terima je, tak nak masalah pun orang nak bagi duit. Sebab Ustaz Kimi ajar, orang bagi duit ambil je. Jangan sombong tolak, ambil je. Lepas tu kalau tak guna, bagilah kat orang lain pula. Okey, pandai-pandailah. Jangan sombong, tak apa. Bagi duit, ambil. Kita panjangkan sedekah, bagi kat orang lain pula. Okey. Itu dalam tak sedar, kita sudah pun bersama untuk episod pertama ini 45 minit. Baki 15 minit lagi. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih Raya kerana letak nama original masing-masing. Tapi Yahya tak tukar nama rupanya. Okay, tapi nama IC tak tukar. Sebenarnya dia satu isu juga nanti. Isunya adalah nama yang dibagi itu tidak tally dengan nama yang ada dalam akaun bank. Itu je sebenarnya saya takut. Orang lain semua bergembira dapat apa yang dia usahakan untuk sebulan ni. Dia seorang tak dapat. Bila selit rupanya nama dia tak tally dengan nama dalam akaun bank. Dulu banyak pernah terjadi macam tu. Yang kawan-kawan lain semua ZAS. Selesai. Nama dia seorang-seorang je. Tak masuk-masuk. Bila cek balik rupanya tak ada nama tersebut dalam akaun bank. Nama sama, akaun bank sama, tapi nama tu tak ada dalam rekod bank. Jadi isu jugalah. Itu yang sebenarnya. Okey. Maka itulah dia untuk hari ini, iaitu berkenaan dengan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tersambung pada besok dengan 99 nama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudiannya adalah pelajar tak apa, dalam kelas ni kita ada Nicholas pun pelajar baru juga tu. Okey, tapi tahulah pokok dah alhamdulillah kata apa, dah selesai, dia dah boleh belajar dan sebagainya. Maka insyaAllah. Tapi untuk sesi kelas KFAM ini, kalau dulu masa kelas fizikal kita praktik sebiji. Tapi masa kelas fizik online ni saya hanya bentangkan sahaja dan saya amanahkan kepada kalian untuk buat yang terbaik lah. Okey. Baru ni pun masa baca Al-Fatihah tu ada beberapa orang tak buat lagi kan. Tunggu, sabar. Sampai masa tu nanti. Jangan risau, sabar. Okey, so kita tutup untuk sesi ini. Ada soalan? Saya nak baca hashtag Bunga Ibadah dulu. Okey, sebelum nak buka hashtag Bunga Ibadah, saya buka untuk soalan.
Walaupun ada soalan, tak kira lah soalan apa pun. Ia berkaitan atau tidak, kita silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, sunat abaat itu apa maksud ya Pak Ustaz? Hah? Sunat abaat. Apa Sunat solat? abaat. Oh, solat. Ah. Okey. Dalam solat ada syarat, ada rukun ataupun wajib, ada sunat. Okay. Bila sebut sunat ini, perkara yang tak wajib. Bila tak wajib, tak buat pun tak apa. Buat lagi Alhamdulillah. Akan tetapi, dalam bab sunat ini, ada sunat yang lebih digalakkan buat. Dan ada sunat yang tak apa kalau tak buat pun. Okay. Sunat abaat, sunat yang digalakkan buat, dan kalau kita tertinggal, digalakkan sujud sahwi. Kalau tak sujud sahwi pun tak ada masalah. Solat tak sah. Okey. Kita boleh sebut Syekh Daud Al-Fatani sebut dalam buku dia Muniatul Musalli, iaitu sunat ini, okey, bila sebut macam syarat sebagainya tu dibayangkan syarat sah solat, syarat wajib solat adalah nyawa. Okey. Bila nyawa tak ada, so badan tak ada fungsi. Itu maknanya pentingnya syarat wajib dan juga syarat sah. Okey. Yang keduanya adalah rukun. Rukun ataupun wajib ini adalah seperti kepala. Kepala ni, okey, bukan kepala lutut ataupun kepala, bukan. Kepala ni, okey. Kalau tak ada kepala, tak ada nyawa. Sebab apa? Mustahil orang boleh hidup tanpa kepala. Tak ada tangan, boleh hidup. Tak ada kaki, boleh hidup. Tak ada masalah. Okey, tapi kalau tak ada kepala, memang tak boleh hidup sebab ada otak ada kat sini. Okey. Jadi, nak katanya adalah wajib, syarat wajib dan syarat sah benda paling utama. Kemudiannya rukun juga benda utama. Okey. Sunat macam mana sunat? Sunat kat mana Ustaz? Okey. Sunat ini ada dua kan. Sunat abaat ini adalah anggota badan. Dua tangan dengan jari, dua kaki, lutut dan sebagainya. Okey. Maknanya kalau kita kudung sebelah kanan, kita ada kiri lagi. So kita boleh solat lagi. Okey. So kita boleh solat dengan sempurna. Kita tak ada kaki dah. So kita kena solat duduk. Okey, so solat kita dah tak boleh berdiri dah. So nampak kurang sikit. So, itu maksudnya. Manakala sunat hai'ah, sunat yang kecil-kecil ini sepertinya kita solat baju cantik. Ni baju ni dijahit oleh Zahra. Kempen kan. Pakai kopiah, okey. Pakai jam, pakai cincin. Kalau orang perempuan pakai gelang emas dan sebagainya, itu adalah nak katanya penghias masa kita solat. Pakai kain cantik-cantik, pakai perfume bau-bauan dan sebagainya. Sejadah cantik sebagainya, itu sunat hai'ah. Maknanya kalau kita tak pakai jam pun, tak ganggu solat kita pun. Kalau kita tak pakai kopiah pun tak ganggu solat kita pun. Okey. Tapi kalau tak pakai baju, tengoklah aurat tu. Okey. Kalau kita tak pakai gelang, tak pakai cincin, adakah solat kita batal? Tak ada, tak usik pun. Itulah nak katanya adalah solat sunat abaat ini adalah lebih baik kalau kita ingat untuk kita ganti dengan sujud sahwi, iaitu sebelum kita bagi salam. Fil alamina innaka hamidum majid, kita sujud balik 2 kali. Sujud, bangun, sujud, bangun, terus bagi salam. Tak perlu baca tahiyat. Apa bacaan masa sahwi? Tak ada masalah. Baca subhana rabbiyal a'la pun sama 3 kali. Masa baca masa duduk sujud tu sama juga, baca rabbil fili warhamni pun tak ada masalah. Diam pun tak ada masalah. Okey. Tapi bila bagi salam, salam itu rukun. Salam pertama itu. Okey, subhanallahi wa bihamdihi, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalam itu adalah wajib, rukun. Sebab dia belum habis solat lagi, sebab tadi kita tak bagi salam lepas yang amin kahmidul majid, kita sujud dulu. Okey. Bukan maksudnya yang biasa saya sebut berdoa lah selepas bagi salam itu.
Itu sujud sahwi, bukan solat tak saya gitu. So tak boleh baca doa lagi tu. Tak boleh baca ya Allah ya Tuhanku ampun, tak boleh. Batal solat nanti. Maknanya lepas kita bagi salam itu, kita sujud balik, itu bukan sujud sahwi tu. Itu sujud kita doa. Okey, bukan sujud sahwi tu. Itu dah habis solat dah. Itu maksudnya sunat hai'ah, iaitu dia ada hai'ah, sunat hai'ah. Sunat ab'ad itu ada ab'ad dari segi perkataan, ucapan, ab'ad dari segi perbuatan. Ab'ad dari segi ucapan, iaitu pertamanya bacaan tahiyat akhir, tahiyat awal, tahiyat awal. Maknanya solat Zuhur, solat Asar, solat Maghrib, solat Isyak. Kita duduk tahiyat awal itu, kalau kita terlupa, kita bangun terus, jangan turun balik. Sebab bila kita turun balik, kita tambah rukun. Sebab yang kita ingat itu adalah sunat sahaja. Okey. Kemudiannya, sunat hai'ah, sunat ab'ad juga adalah kunut solat subuh. Rakaat kedua selepas rokok. Sunat perbuatan pula, pertamanya adalah sunat ab'ad, iaitu duduk semasa membaca tahiyat awal. Itu antara contohnya. Sunat ab'ad. Sunat ab'ad, satu lagi sunat hai'ah. Dia bukan lawan. Dia bukan lawan. Sunat-sunat bukan lawan. Dia ada dua je. Sunat hai'ah dan juga sunat ab'ad. Yang berlawan adalah rukun dengan sunat. Itu saja. Kalau kamu tertinggal rukun, solat kamu tak sah ataupun rakaat kamu tak sah. Tapi kalau kamu tertinggal sunat, solat kamu tetap sah. Tak ada masalah pun. Okey. Lagi? Terima kasih Ustaz. Sama. Okey. Okey. Tak ada apa soalan? Okey, tak salah. Kita baca sedikit. Okey, kita nak baca kat mana? Nak baca kat mana? Kat solat kan? Okey. Apa? Sebab saya dah niat. Okey, baru ni kita dah baca pasal korban sebab raya haji. Maka bila selesai tu, kita baca je lah bab solat. Untuk kita, sebab apa paling utama kita sebagai seorang Muslim, paling utama solat kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana nak tahu sah ke tak sah? Iaitu kena sentiasa tambah ilmu, kena sentiasa belajar, bukan cukup sekadar okey dah belajar cukup, tak boleh. Sebab kita, kalau kita tak belajar, kita tak tahu apa yang kita tak tahu. So, nak tak nak kena belajar. Kerana sifat manusia, kalau dia tahu, ada lagi yang lebih tahu. Yang lebih tahu itu ada lagi yang lagi tahu daripada dia. Yang lagi tahu itu ada lagi yang paling tahu. Yang mana yang atas sekali iaitu Allah SWT yang maha mengetahui. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hashtag ibadah kita, iaitu kita nak fokus pada solat. Juga termasuk dengan wuduk lah nanti, sebab solat dengan wuduk benda tak boleh nak dipisahkan. Tapi wuduk dengan solat boleh dipisahkan. Okay, beza tu. Solat dengan wuduk tak boleh dipisahkan sebab nak solat kena ada wuduk. Tapi wuduk dengan solat boleh dipisahkan sebab wuduk ini tak semestinya untuk solat sahaja. Bila letak yang depan, maka bila letak belakang, maka dia kaitannya yang belakang itu dengan depan. Tapi bila letak wuduk kat depan, maka wuduk ni dia bukan dengan solat saja. Wuduk dengan baca Quran, wuduk dengan tidur. Wuduk adalah asalnya apa? Adakah asal dia sunat ataupun asal dia wajib? Siapa boleh bagi tahu jawapan? Ada siapa tahu tak jawapan dia? Apakah hukum asal wuduk? Ada siapa nak tahu? Mana pelajar-pelajar saya yang lama-lama ni? Kurang Ustaz, tak tahu. Orang pengaku Ustaz. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Apakah hukum asal wuduk? Hukum asal wuduk adalah harus. Sebab
aslu syai' al-ibahah. Asal sesuatu adalah harus. Dia wuduk jadi wajib bila nak solat. Okey. Dia macam sama juga. Asal makan tu apa? Harus. Tapi dia jadi wajib bila kita kalau tak makan, kita sakit perut. Bila kita tak makan, kita mati. Maka wajib makan. Wuduk sama juga, asalnya adalah harus, tapi bila kita nak solat, kita wajib ada wuduk. Bukan, ini bukan bab sunnah. Bukan bab sunnah. Kita nak kata perbuatan tu, benda tu benda sunat. Makan dengan tangan kanan sunat. Benda tu. Okey, cuma nak bagi tahu dia adalah wajib bila kita nak solat. Akan tetapi dalam sunnah, wuduk adalah perkara yang sunat. Kenapa? Rasulullah SAW melazimi wuduk. Okay? Baginda tak pernah tiada wuduk. Maksudnya bila baginda masuk ke tandas, keluar tandas, baginda dah berwuduk. Itu je maksud dia. Bukan macam kita masuk tandas, keluar tandas kita relax dulu. Kita relax, pergi makan, pergi minum, tengok TV dan sebagainya. Tak. Baginda tak. Baginda memang berwuduk dah. Dan keluar daripada tandas, selesaikan qada hajat sebagainya, baginda berwuduk, meneruskan kehidupan macam biasa. Okey. Sebab apa? Sunnah untuk kita wuduk, jangan wuduk sebab untuk mudahkan urusan kita. Kita marah sebab kita ada wuduk, marah jadi rendah, turun. Tiba-tiba dengan azan, orang tengah beratur, tambah pula COVID sekarang ni, penjarakan sosial dan sebagainya, kita dah ada wuduk, silakan masuk ke dalam. Okey. Silakan masuk ke dalam. Tak perlu ambil wuduk lagi. Okey, itu maksud dia. Itulah wuduk ni. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak bicara bab pembukaan ibadah kita, bab solat. Solat ataupun sembahyang. Saya lebih suka sebut solat sebab solat ini ayat dalam perkataan dalam Al-Quran. Sembahyang ini walaupun dulu pernah viral, iaitu dia daripada ungkapan Hindu, iaitu sembah yang Tuhan dan sebagainya, tak apalah, itu tak masalah pun, tak ganggu apa pun. Tapi saya lebih suka gunakan istilah solat, merupakan sendi ataupun tiang agama. Okay. Sesuai dengan kedudukannya sebagai teras ibadah ataupun tiang agama, ia bermula dengan amalan berwuduk, diikuti pula oleh jadinya solat sama ada wajib ataupun sunat, solat berjemaah, solat Jumaat dan segala hal sebagainya. Okay. Itu adalah dalam bab solat. Maknanya nak solat kena ada wuduk. Okey. Alternatif kepada wuduk iaitu tayamum. Tapi ada syarat-syarat ialah. Bukan boleh kita main-main je ambil hari ni tayamum, esok wuduk, tak boleh. Dia ada syarat-syarat dia. Okey. Mulakan dengan wuduk. Okey. Sebab apa dia adalah wajib bila kita nak solat. Wuduk ni apa? Wuduk ini adalah menggunakan air untuk kegunaan pada anggota yang tertentu. Okey, sebelum tu saya baca ni indahnya hidup bersyariat. Okey. Dari segi syarak, membasuh beberapa anggota badan yang tertentu dengan niat menggunakan air, dimulai dengan niat. Okey. Dalam wuduk ini juga ada wajib dia, ada rukun dia, ada syarat dia, ada wajib dia iaitu rukun, ada sunat dia, ada makruh dia, ada batal dia. Itu nak katanya bila berkaitan dengan ibadah, dia ada 5 perkara syarat, wajib ataupun rukun, sunat, makruh dan juga batal. Okay. Mesti ada 5 perkara ini. Itu namanya ibadah. Kalau tak ada 5 ini, maka dia bukan ibadah. Dia adalah perkara-perkara yang harus. Tapi boleh bertukar jadi ibadah bila niat kerana Allah. Okay. Sama jugalah kita berkomor-komor. Berkomor-komor itu adalah harus. Tapi bila kita berkomor-komor untuk hilangkan bau mulut kita, maka dia jadi kerana Allah ibadah. Sebab bila bercakap dengan orang, mulut kita bau wangi, maka orang selesa bercakap dengan kita. Okay. Kita bagi dakwah, kita bercerita tentang Islam,
kita wangi, badan kita wangi sebagai orang selesa. Ini bercakap tentang Islam. An-nadhafatu minal iman, tuan-tuan. Puan-puan. Kebersihan itu sebahagian daripada Islam, tuan-tuan, puan-puan. Bila bercakap itu tu dia bau. Oh. Buka ketiak pula. Ambil. Okey. Maka tak kena dengan apa yang dia bercerita. Itu nak katanya dalam bab orang kata apa? Namanya ibadah ini. Okey. Fardu wuduk. Bila sebut fardu ini, itu namanya rukun. Dalam bab wuduk, nama rukun tak panggil wajib. Wajib ataupun fardu ataupun rukun wuduk ada 6. Okey, ada 6 iaitu pertama dengan niat. Niat ni apa? Niat ini lintasan dalam hati. Lintasan dalam hati. Okey, sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Kalau kita mulut sebut jadu, tapi hati tak terlintas, maka dia tak sampai lagi. Yang kita sebut itu untuk kita hayati dengan hati kita, sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Kemudiannya, yang keduanya adalah basuh muka. Baru ni, sebelum ini, masih bulan 7 baru ni, siapa yang tanya? Yang pasal dia tengok video tu, mulakan macam ni sebagainya. Okey. Yang penting wuduk adalah meratakan air ke seluruh anggota wuduk. Sebagai contoh, bila wajah membasuh muka ini adalah sebut membasuh. Bila basuh dia bukan macam ni sapu. Membasuh ini adalah dengan macam ni. Ni. Ini kepala, okey. Yang mana yang dekat kaki rambut itu adalah atas, kemudiannya tepi telinga kita. Ni telinga. Okey, telinga ni. Ini adalah sisi kita telinga ni. Kemudian bawah dagu. Itu namanya muka. Ada ulama kata muka ini yang nampak sahaja. Nampak sahaja maknanya sinilah. Sini. Sebab apa? Contohnya adalah yang kita biasa tengok perempuan muslimah, orang perempuan muslim yang dia pakai tudung, tutup ni. Tak nampak bawah ni. Dagu bawah ni. Okey. Sebab ada ulama kata aurat ni kat sini je. Ada ulama kata yang bawah ni. Sebab ini adalah kepala. Okey, ini juga termasuk adalah anggota muka. Bahagian muka ni, bawah ni. Yang tempat janggut ataupun orang panggil apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang besar yang tu. Okey, itu namanya. Okey. Kemudiannya yang ketiga, selepas basuh muka, rukun yang ketiga, tangan ke siku. Itu pun sama juga. Okey, yang dalam tu sebut bagaimana kita biasa macam ni je. Okey, sedangkan sepatutnya kita bermula daripada hujung ke bawah. Okey, tak apalah, itu adalah kaedah. Okey, yang penting sekali adalah kita meratakan seluruh anggota tangan kita ini ke siku dengan air. Semua sampai. Okey, sampai. Maknanya siku ni siku. Ini siku kita ni. Okey, lebih sikit. Lebih sikit. Okay. Itu yang ketiga. Yang keempat, menyapu. Bukan membasuh. So, bila sebut menyapu, cukup sekadar macam ni pun. Okay. Cuma dalam mazhab Syafi'i, sunat kita sapu satu kepala macam tu. Sunat. Okay. Bukan ambil air macam ni, tu habislah baju. Just air, macam tu je. Okay. Paling minimum 3 helai rambut. 3 helai. Kira lah 3 helai, sapu. Macam tu. Pernah tengok dulu, kecil dulu pernah tengok orang buat macam tu. Okay. Kemudiannya selepas menyapu rambut, menyapu kepala. Okay. Menyapu kepala ni macam mana dengan botak? Yang botak ini tengok kaki rambut kat mana biasanya. Kebanyakan sini. Kan sini lah. Sesuai cukup. Kemudiannya yang seterusnya yang ke 2, 3, 4. Yang kelima, membasuh kaki hingga buku lali. Tak tunjuk tinggi sangat angkat kaki kan. So, saya tunjukkan. Okey, ini contohnya ni kaki, tapak kaki.
Okey. Buka jam. Ini bukan glamping ini jam warna pink je. Okey. Okey, ini buku lali kita. Contohnya, ini buku lali ni. Okey, ni buku lali. Okey. Maka basuh kaki tu, juga sama juga macam isu yang tadi pasangan. Ada orang letak je air macam tu. Okey. Tanpa sedar dia air tak rata. Sebab itulah sunat untuk kita kata apa? Celah-celah tu. Okey. Kat celah-celah jari-jari kaki tu masukkan tangan kita untuk basuh. Okey, meratakan air. Okey. Ini buku lali, maka lebihkan sikit ke atas sikit daripada buku lali ke betis kita tu. Tu melebihkan anggota wuduk kiri dan kanan. Rukun wuduk ini terpakai dan sama untuk lelaki dan juga untuk perempuan. Okey. Bahkan ada cara mudah adalah berwuduk dalam sungai ataupun dalam laut. Itu confirm insya-Allah. Cuma tak dapatlah pahala sunat merata tu. Ni sebab yang merata ni ni adalah sunat. Pahala sunat lah. Okey. Yang keenamnya adalah tertib, itu ikut susunan. Kalau yang ingat sebab pelajar saya tu ada lagi masih setia dalam kelas ni. Kalau ingat dulu ada seorang, 2-3 orang lah yang tersalah. Okey. Bila sebut wuduk, basuh kaki dulu. Sebab apa? Biasa orang basuh kaki dulu kan. Baru basuh muka, kemudiannya baru telinga. Sebab dia kata package. Kat muka ni, kaki kepala kat sini, hingga sini, kenapa kita tak semua satu sekaligus? Lepas tu turun ke tangan, lepas tu turun ke kaki. Kenapa mesti kepala turun bawah, naik atas balik, turun bawah balik? Kenapa tak habiskan macam ni part pertama, part kedua, part ketiga dan sebagainya? Kenapa tak macam tu? Tak boleh kata apalah, sebab itu bagaimana Rasulullah buat. Jangan tanya saya. Okey, itulah nak katanya tentang wuduk. Okey, rukun wuduk. Okey. Kemudiannya dalam bab wuduk ini juga orang tanya juga, apa simbolik wuduk ni? Sebab nak kata bersih, dia basuh tempat yang tu je. Dia bukan basuh tempat kemaluan ke dan sebagainya. Sebab situ yang biasanya kotornya, tempat lain tak kotor dan sebagainya. Lebih bagi sekarang ni PKP, berkurung dalam bilik je pun, mana ada kotor dan tempat dan sebagainya. Okay. Kena ingat, sebelum berwuduk, kemaluan depan dan belakang wajib bersih. Kalau masih ada najis, kita wuduk kita tak sah. Kena bersihkan dulu najis di dua kemaluan depan dan belakang dulu. Okay. Yang keduanya adalah, wuduk ini adalah simbolik untuk kita, sunnah ya betul. Itu apa yang Rasulullah buat, itu yang kita ikut. Cuma kita ikut pasal simbolik lah. Okay, simbolik dia adalah bagaimana kita wuduk ini bahagian-bahagian utama yang kita gunakan sehari semalam sepanjang hidup kita. Contohnya membasuh muka. Okey, iaitu muka kita ini yang paling mudah kena debu. Sebab apa? Kita ke depan. Okey, walaupun pakai face mask sekalipun, tetap dahi ni takkan kita pakai topeng kan? So muka inilah yang biasanya akan kena kotoran. Kita bukan tak biasa dengan basuh muka, pakai apa? Orang perempuan pakai benda-benda tu sebagainya tu. Jadi berwuduk juga benda yang sama. Cuma wuduk guna air lah. Okey, basuh muka. Kemudiannya kita basuh muka tu sama kita basuh mata kita yang melihat. Turut sama kita basuh telinga kita yang menghidu. Turut sama kita membasuh mulut kita yang makan. Turut sama kita basuh telinga kita yang mendengar. Itu yang simbolik lah. Kemudiannya basuh tangan. Sebab apa? Tangan ini yang paling banyak sentuhannya, pegang sana, pegang sini. Walaupun sekarang tak boleh bersalam, kadang kita salam juga pun. Kawan-kawan kita ataupun pum gitu sebagainya. Macam itulah. Kaki, kenapa basuh kaki? Sebab kaki ini kaki yang melangkah pergi mana-mana. Okey. Kemudiannya kemudiannya kita boleh sebutkan dalam simboliknya,
bila tersuratnya, simbolik dalam keadaan tersurat yang kita sebut ni, yang tersiratnya adalah dengan kita anggota-anggota wuduk yang rukun tersebut, maka menggugurkan dosa-dosa yang kita buat dengan anggota-anggota wuduk tersebut. Itu sahaja. Dia kata, jangan cari ustaz, kenapa tak lutut ustaz? Kenapa tak? Kenapa tak? Kenapa tak? Kenapa tak? Kenapa tak? Okey. Benda mudah sahaja, simple saja. InsyaAllah tak menyusahkan. Cuma yang penting adalah kena ingatlah yang mana yang pertama, yang mana yang kedua, mana yang ketiga, sebagainya. Ini adalah berkenaan dengan rukun sahaja, bukan sunat. Sunat belum masuk lagi. Rukun dulu. Maka insyaAllah mudah-mudahan dengan awal cerita pasal wuduk ini, insyaAllah mudah-mudahan masing-masing boleh tengoklah wuduk macam mana dan sebagainya. Mudah-mudahan insyaAllah kata apa, boleh perbaiki wuduk masing-masing, insyaAllah. Okey, itulah untuk hari ini berkenaan dengan wuduk. Hashtag rukun ibadah kita. Okey, saya nak tutup. Sebelum saya tutup, saya buka untuk sesi soal jawab kalau ada. Okey, sesi soal jawab. Ada soalan? Hari ini 20 orang. Alhamdulillah. 20 orang tolak saya. Oh, hari ni. Oh, Muhammad tak ada. Nak cari tu. Tak perasan kot. Okey. Soalan pertama tak ada. Soalan kedua pun tak ada. Soalan ketiga pun tak ada. Jadi, bila tak ada, maka cukuplah sekadar ini untuk hari ini. InsyaAllah, macam yang saya sebut, kalian cukup dengan bersedia sahaja untuk 20 hari. 21 bulan, saya nak settlekan. Dah selesai dah. 20 hari bulan itu kelas last sekali. Itu je. Target saya macam tu je. 20 hari bulan 8, itu hari terakhir untuk sesi kelas. Sesi yang ke-13. Itu saja. Maknanya dalam tempoh 20 hari awal ini, saya mohon kalian untuk sentiasa, kalau yang ada kelapangan, lapangkanlah. Kalau yang tak ada kelapangan, macam biasa saya sebut, adalah orang kata apa, log in sekejap, minta maaf sebagainya. InsyaAllah, rakaman kita akan keluarkan. Nanti kalian boleh tengok rakaman lah. Cuma masa tu, wallahualam lah. Tengok rakaman dan seterusnya, maknanya kalau dapat elong kehadiran nanti, kata seronok sikit lah sebab kita masuk kelas, walaupun kita terlambat pun, tapi tak apalah, kita masuk kelas. Okey. Kelas kita ini, kalian dibayar. Maknanya, effort dia daripada kalian sendiri. Kalau kalian yang membayar, maka effort daripada saya lah untuk bagi yang terbaik. Cuma sekarang ni kalian dibayar, maka effortnya daripada kalian sendiri untuk bagi yang terbaik, dapat ilmu yang terbaik, amalkan ilmu yang terbaik tersebut untuk masyarakat sekeliling, terutamanya kepada keluarga anda. Jadi insyaAllah, terima kasih banyak-banyak kepada pelajar-pelajar saya yang join kelas pada petang ini. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan pada petang ini, kelas pertama kita ini memberikan manfaat kepada anda semua, dan mudah-mudahan juga insyaAllah, macam saya sebut tadi, iaitu 30 orang itu bukan bilangan, tapi untuk mereka yang aktif sahaja. So tak risau. Okay? Dan tapi saya nak fokus pada mu'allaf yang baru masuk Islam sahaja. Sebab mungkin lepas ni ada orang kata nak masuk Islam sebagainya, susah perkara-perkara tersebut sebab sekarang ni lembaga zakat tengah nak atur balik siapa yang lama, siapa yang baru, dan sebagainya. Sebab kelas saya ini kelas tahap pertama sahaja, iaitu untuk orang-orang yang baru masuk Islam ataupun orang-orang yang dah masuk Islam cuma terabai, dan tengok itu je lah, dan saya tak rasakan yang terabai. Okay? Jadi insyaAllah mudah-mudahan persaudaraan kita ini insyaAllah kata apa, sentiasa erat sebagainya. Sekali lagi saya ulang, kata apa, dalam bab mungkin ada yang tanya, saya tak kenal dan sebagainya.
Saya cakap mudah je. Kalau pelajar perempuan tak perlu pun untuk dikenali. Sebab mereka ini adalah kita dalam Islam, orang perempuan orang lelaki tak perlu nak kenal orang perempuan kecuali niat untuk berkahwin. Okey, saya kena kenal sebab nak cari pelajar-pelajar saya. Okey. Saya tak galakkan kalian berkawan lelaki perempuan sebab tak ada fungsi pun. Itu Islam yang ajar. Okey. Dia tak ada orang kata apa sebab nanti dia jadi mula-mula berkawan. Kemudiannya menambahkan sesuatu yang kita tak nak lah, dosa ke dan sebagainya, maksud sebagainya. Jadi kita tu awal-awal, okey, tak apa, tak kenal pun tak apa, tak ada masalah pun. Okey. Kita kalau bercakap tu biar masing-masing tak kenal pun tak apalah. Panggil bro ke, panggil sis, panggil macam tu je lah. Kenal tak kenal, wallahualam. Sebab selagi mana kita tak ada khilaf fizikal, selagi itulah kita maintain dengan cara macam ini. Itu. Tapi kalau pelajar baru nanti, kalau ada insya-Allah yang lelaki, mu'alaf lelaki, jangan risau. Kita perkenalkan dia dengan terbuka. Okey, pokok yang nak kenal dia dan sebagainya, dipersilakan. Tak ada masalah pun. Untuk pelajar perempuan, saya cukup kata tak apa, kena nama cukup. Tak perlu pun kita nak kenalkan diri kita ke dan sebagainya, tak perlu. Okey. Itu apa yang saya praktikkan. Sama juga kelas fizikal pun dulu pun saya buat macam tu je. Orang perempuan cukup bagi nama, tinggal mana dah cukup. Tak apa. Orang kata apa? Kata apa? Bila kena Islam sebagainya tak apalah. Itu dia dah ada suami ke dan sebagainya, maka kita kena tutup pintu fitnah itu cepat-cepat. Itu sahajalah. Sebab dalam Islam fitnah itu tidur. Jangan kita bangunkan. Sekali fitnah itu bangun, dia sama sekali tak akan tidur dan confirm kita juga tak akan dapat tidur. Sebab nak melayan fitnah tersebut. Maka insya-Allah mudah-mudahan apa yang saya kongsikan dan sebagainya berikan manfaat kepada kalian semua. Dan mudah-mudahan juga insya-Allah dengan sebab kalian masuk kelas, kalian tuntut ilmu, kalian belajar sesuatu, kalian amalkan ilmu, kalian sampaikan ilmu juga menjadi asbab untuk Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan wabak penyakit COVID-19 utamanya dan juga varian-varian yang baru dan sebagainya. Insya-Allah mudah-mudahan ada rezeki dan peluang kita dapat buat kelas fizikal macam biasa seperti dulu insya-Allah. Okey. Dan juga insya-Allah juga rasanya tak lambat untuk saya sebut selamat bersedialah untuk tahun baru Muharram 1443 Hijrah dan juga untuk pelajar-pelajar saya sama-samalah kita ambil berat antara sama lain dan tanya khabar antara sama lain. Mudah-mudahan insya-Allah hubungan kita bukan hanya hubungan kita ini adalah walaupun tak kenal pun tapi kita erat kerana hubungan kita adalah hubungan agama bukan darah. Hubungan agama kekal hingga ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jaga diri, take care, kita jaga kita. Muslim, jaga Muslim. Mu'allaf, jaga mu'allaf. Saya tak ada orang jaga sebab saya bukan mu'allaf. Tak apalah. Mana-manalah. Okay. Mudah-mudahan insya-Allah kalian dan saya dan kita semua insya-Allah sentiasa berada di bawah, di dalam rahmat dan juga hidayah Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Terima kasih banyak sekali lagi kerana luangkan masa untuk petang ini 1 jam setengah. Mudah-mudahan adalah input yang manfaat insya-Allah. Okey, saya sudahi. Kita tutup, kita mulakan kelas kita untuk sesi pertama dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu ta'ala a'lam. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih.